Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah dan kurnia daripada Dia, kita masih mendapat dua nikmat yang sangat-sangat bermakna, yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana ditinggalkan ataupun tidak dipedulikan oleh kebanyakan manusia. Okey, apa dia dua nikmat tu? As-sihhatu wal faragh. As-sihhatu adalah sihat, kesihatan. Kita ambil, kita bahasa Melayu, kita ambil perkataan bahasa Arab. As-sihhatu kita kata sihat. Kemudian yang kedua al-faragh. Al-faragh ni adalah masa lapang. Jadi kita masih mendapat dua nikmat ni, yang mana dengan dua nikmat ni kita dapat meneruskan kehidupan kita dan mentadbir urus segala pilihan dalam kehidupan kita, menjadikan pilihan-pilihan yang kita ambil itu adalah pilihan yang terbaik, yang boleh menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Jadi kita kena bersyukur sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi dua nikmat ni kepada kita. Jadi dengan dua nikmat tersebut, kita nak mensyukuri pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ni kepada kita melalui dua nikmat ni. Maka salah satu daripada cara dia adalah kita mendalami dan cuba memahami apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan kepada kita, melalui apa? Melalui Al-Quran, kitabullah Subhanahu Wa Taala. Yang mana daripada Al-Quran ni ada 3 tuntutan yang kita perlu buat. Yang pertama sekali adalah membaca dia dengan sempurna, menyebut huruf-huruf dia dengan sempurna. Nombor 2 adalah memahami dia, cuba memahami apa yang ingin disampaikan melalui bahasa Arab yang cantik, bahasa yang terbaik di dunia ini. Kemudian yang ketiga, kita cuba untuk mengamalkan dia dan mempraktikkan dan implementkan dalam kehidupan kita dalam pelbagai peringkat, bermula daripada peringkat individu, kemudian ke peringkat masyarakat, kemudian ke peringkat kerajaan. Yang tu adalah 3 peringkat yang mana kita perlu mengamalkan Al-Quran. Okey, jadi hari ini kita sambung pada muka surat yang seterusnya. Hari itu kita dah baca muka surat 58 kan. Hari ini kita baca muka surat 59. Okey, tu 59. Muka surat 59. Macam tu 59 ada 5, ada bulat tu. Kata ada 9, ni 9. Okey. Belajar baca nombor Arab. Nombor Arab ni asal daripada nombor India. Kemudian daripada nombor India jadi nombor Arab. Kemudian daripada nombor Arab ni jadi nombor orang putih yang kita duk guna sekarang ni. Nombor ni kenapa orang putih ambil daripada orang Arab juga ambil nombor ni? Sebab dia senang. Sebab orang putih dulu pakai nombor Roman. Nombor Roman ni hak yang I, lepas tu I, lepas tu I, lepas tu IV, lepas tu V, lepas tu VI. Dia dekat 1 sampai 10 senang lah. VI, IV macam tu, XI apa semua. Tapi bila mai ribu-ribu, jenuh tulis, jenuh tulis I, VI, panjang. Jadi nak tulis hak yang angka, contohnya angka dengan perpuluhan, angka dengan juta-juta, susah nak tulis. Ribu dia ada I, ribu dia, ribu-ribu dia ada I, jadi susah. Maka bila sistem nombor yang kita ada ni diperkenalkan oleh orang India dulu mula-mula, lepas tu diambil oleh orang Arab, akhirnya orang putih pun ambil nombor Arab ni. Okey, baik, kita akan tengok muka surat 59. Hari ni kita baca lagu Ros. Kita baca lagu Ros pula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Okey, ya ni di sini mat jaiz munfasil. Boleh baca 2 atau 4 atau 5. Ahlal nampak AH bunyi
Hamzah dengan ha bunyi Ahlal kitabi lima talbisunal haq. Talbisu. Macam kita sebut bisu. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Di situ ada ikhfa ni, nun ta ikhfa. Wa antum ta'lamun. Okey, berhenti ma'arid lisukun. Ma'arid lisukun 2, 4 atau 6. Ma'arid lisukun. Okey. Wa qala ta'ifatum min ahlil kitabi aminu. Okey. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. Okay. وقال masuk terus idgham mutajanisain. Ta ni sebab dia ringan, dia lebih ringan, sifat dia lebih ringan daripada ta, tapi makhraj dia sama dan dekat. Makhraj dia dekat, ta dengan ta ni sama makhraj. Okey. Jadi bila sama makhraj tapi sifat berbeza, maka buat masuk hak yang huruf hak yang lemah dalam huruf yang kuat. Ta ni huruf kuat, dia berat. Ta ni huruf yang ringan, lemah. Jadi buat masuk ta ni masuk dalam ta. Wa qala ta'ifatum okey, ifatum idgham ma'al gunnah. Min ahlil kitabi aminu billazi unzila. Dengung kat sini ikhfa. Unzila 'alal ladzina amanu qalqalah wajhan nahar. Okey, berhenti. Wakfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Okey, wakfuru di sini mad ismun fasil. Akhirahu mad silah qasirah. La'allahum rotbai yarji'un. Okey. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Okey, nanti. Qul innal huda hudallah ay ahadum mislama utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Okey. Wala tu'minu di sini mad jaiz munfasil. Illa, ingat bila tanda mat ni kemudian dijumpa dengan hamzah, huruf hamzah, tak kira lah baris apa kan. Jadi yang ni kalau mat ni jumpa hamzah, dia boleh jadi dua saja. Sama ada mat wajib muttasil ataupun mat jaiz munfasil. Okey? Dia ada dua saja boleh jadi. Jadi macam mana nak tahu beza antara mat wajib dengan mat jaiz tadi ni? Tengok adakah huruf mat ni, benda mat ni dengan hamzah ni duduk dalam satu perkataan. Kalau dia duduk dalam satu perkataan, maka dia tu mat wajib. Kalau dia duduk dalam dua perkataan macam ni, tu'minu satu perkataan, illa perkataan lain pula, maka hak ni nama dia mat wajib. Mat jaiz. Mat wajib pula. Mat wajib tadilah. Mat wajib yang duduk dalam satu perkataan. Bila duduk dalam dua perkataan, wala tu'minu satu perkataan, illa perkataan yang lain pula, maka yang ni kita panggil mat jaiz. Okey. Liman ikhfa di sini tabi'a dinakum. Okey.
Qul innal huda hudallah. Okey. Qul innal huda hudallah. Ay yu'taha ahadum misla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum. Okay. Ay idgham ma'al gunnah. Yu'ta, sini dua perkataan. Yu'ta satu perkataan, ahadun satu perkataan. Mat wajib ke mat jaiz? Mat jaiz. Ahadum idgham ma'al gunnah. Mislama, satu perkataan, dua perkataan? Dua perkataan. Ini ma satu perkataan, utitum satu perkataan. Maka hukum dia jadi mat jaiz. Mat jaiz. Bukan mat jaiz pelakon tu. Mat jaiz. Jaiz. Okey. Utitum izhar syafawi. Aw yuhajjukum mat lazim kalimi musaqqal 6 harakat. Okey. 'Inda rabbikum ikhfa di sini. Ikhfa hakiki. Okey, bentuk mulut nak sebut dal tapi dengung. Okey. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Okey. Qul innal fadl. Okey, fadl. Kejap. Bila fadl, lidah tu daripada tepi ni dia pergi ke depan. Dia pelan-pelan dekat tepi mulut tu, dia duduk pergi ke depan. Fadl. Okey, macam tu. Dia jangan fadl, bukan fadl. Huruf dot ni dia tak ada qalqalah. Tak payah buat fadl, tak payah. Bagi kejap. Innal fadla bi badak fadla. Tak ada qalqalah apa. Bunyi kejap. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Man idgham ma'al gunnah. Yasha mat wajib. Sebab apa? Sya dengan hamzah ni duduk dalam satu kataan. Ni satu kataan. Jadi mat ni jumpa hamzah, maka nama dia tu mat wajib. Ni mat wajib lah ni. Okey. Nampak dah beza dengan mat jaiz tadi. Ni perkataan lain, ni perkataan lain. Dua perkataan. Nampak tak? Mat ni dengan hamzah ni duduk di antara dua perkataan. Yang ni hamzah ni dengan mat ni duduk dalam satu perkataan. Yang duduk dalam satu perkataan ni nama dia mat wajib. Yang duduk dalam dua perkataan ni nama dia mat jaiz. Okey. Wallahu wasi'un alim. Okey. Wallahu wasi'un alim. Okey. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Okey. Yakhtass. Okey. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Okey. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Di sini hi ni adalah maksilah qasirah. Man idgham ma'al gunnah. Yasha. Okey. Mat wajib. Mat wajib kalau berhenti ni boleh 5 atau 6. 4 atau 5 atau 6. Boleh berhenti 6. Siapa nak berhenti 6 berhenti 6. Tapi berhenti 4 saja. Apa pun pendek. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Okey. Wallahu dzul fadlil azim. Okey, tutup dapat.
Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Wa min ni adalah izhar. Ahlil kitabi man in izhar. Ikhfa. Ta'manhu izhar. Biqinta ikhfa. Ri idgham. Yu'addihi mat silah tawilah. Okey, ingat kalau tanda dia macam ni, ada tanda mat, ada hamzah, ini nama dia mat silah, bukannya mat jaiz. Okey. Yu'addihi ilaik. Wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa. Okay. Illa ma dumta alaihi qa'ima. Okay. Sama juga lah di sini. Wa minhum izhar. Sini idgham mislain. Man izhar. In ikhfa. Manhu izhar. Bidinarilla idgham bila gunnah. Yu'addihi maksilah tawilah. Ilaika illa ma dumta izhar syafawi. Alaihi qa'ima. Mat wajib muttasil. Ima mat iwal. Dua harakat di sini, dua harakat. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil. Okey. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا. Okay. Fil dengung di sini. Miyina. Okay, tekan. Ni mat tamkin nama dia. Ummiyina sabil. Okay, berhenti. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Okay. Bala. Okay. Perkataan bala ni kalau kita jumpa di mana-mana pun, kita boleh berhenti. Walaupun dia tak ada tanda berhenti, boleh berhenti juga. Bala dengan kalla. Dua-dua tu kita boleh waqaf. Sebut bala, berhenti. Okay. Bala ni bukan bala bencana tu. Bala ni, bala bencana ni. Tak tu nak berhenti. Bukan. Bala ni maksud dia ya ataupun bahkan. Tapi untuk jawab apa? Untuk jawab penafian dengan soalan. Kalau penafian tu adalah soalan, macam contoh dia macam alaysa Allah. Alaysa. Tidakkah? Bukankah? Bukannya penafian jenis biasa. Kalau jenis biasa ataupun soalan jenis biasa, soalan jenis biasa ni contohnya dia tanya, adakah kamu telah makan? Hal akalta, dia guna hal ataupun hamzah saja. Amintum, adakah kamu aman? Ataupun adakah kamu telah makan? Akalta, adakah kamu telah makan? Yang tu jawab dia apa? Jawab dia, kalau kata kita tak makan lagi, jawab dia la. Kalau kita dah makan, jawapan dia na'am. La, na'am. Okey. Tapi kalau soalan dia tu adalah bentuk soalan macam penafian. Alaysa, tidakkah? Bukankah? Macam tu. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin? Bukankah Allah Ta'ala itu yang paling bijak dalam daripada segala-segala hakim yang ada ni? Maka jawab dia bala. Bala, ya, bahkan. Bala wa ana ala zalika minasyahidin, dan aku bersaksi ke atas itu. Jadi jawapan dia bala. Jangan jawab na'am. Kalau orang Arab tanya kita,
Alasta Malizian? Bukankah kamu seorang orang Malaysia? Jadi kita nak jawab apa? Jawab bala, jangan jawab na'am. Jawab na'am tu maksud dia terbalik pula, maksudnya tidak. Maksudnya kita bukan orang Malaysia. Okey, tu bahasa Arab. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Okey, nampak tak? So, nampak tak dia punya cara tu? Kita baca lagu Ros, lagu dia ni tenang, damai. Tenang, damai, relax. Dia tak perlu teruk-teruk. Okey. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okay. إن الذين Okay, shin tu dia ada sifat yang kita panggil tafashi, shin. Macam tu. Yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan bunyi dia macam N-A-N-G. N-A-N-G bunyi nang, kan? Nang. Bunyi dia macam tu. Thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Okey, tutup mulut rapat lah sebab dia mim di situ. Kita tengok, kita baca daripada atas dengan lagu Rost. Lagu Rost adalah lagu yang relax, okay, tenang. Dia bukan lagu yang macam lagu yang susah untuk kita buat. Lagu tenang, relax. Macam selalu orang baca dalam semayang. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wa qala ta'ifatun min ahlil kitabi آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروه آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوه إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى الله أن
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Okey, Sadaqallahul Azim. Itu lagu Rost daripada surah Ali Imran muka surat 59. Okey. So, kita tengok makna sikitlah secara ringkas. Okey, baik. Jadi dekat sini, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, wahai orang Kristian dan Yahudi. Ini kita cerita yang sebelum ni, yang mana orang Yahudi dan Kristian ni mereka menafikan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan memesongkan ramai orang daripada kebenaran yang mereka telah dapat daripada kitab Taurat dan Injil. Jadi ayat last yang kita baca pada muka surat yang lepas, dikatakan kepada Nabi Muhammad, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada ahlul kitab, kenapa kamu berkufur, kamu mengufur ke? Kamu kufur lah. Bukan mengufur, bukan berkufur. Kenapa kamu kufur? Okay. Kenapa kamu kufur? Kenapa kamu ingkari ayat-ayat Allah SWT sedangkan kamu adalah orang-orang yang menyaksikan kebenaran tersebut? Macam saya kata sebelum ni, kebenaran yang mereka tengok ni macam-macam. Allah Ta'ala selamatkan daripada Fir'aun dengan cara yang luar biasa. Allah bagi mereka makan daripada makanan syurga. Kemudian Allah Ta'ala bagi azab kepada kaum Fir'aun. Kemudian Allah Ta'ala panah kilat kepada mereka sebabkan sifat syirik mereka tu. Kemudian Allah Ta'ala tukar sebahagian daripada mereka jadi kera, ada sebahagian jadi babi, jadi khinzir. Jadi semua mukjizat-mukjizat dan kelebihan-kelebihan dan perkara luar biasa semua mereka dah tengok. Tetapi masih kufur kepada Allah SWT. Jadi ni
adalah soalan kedua. Itu soalan pertama. Kenapa kamu masih kufur sedang kamu tengok dah semua dah keajaiban semua dah tengok. Okey, ini soalan kedua. Wahai ahlul kitab, lima talbisunal haq. Kenapa kamu menukar-nukar kebenaran? Maksudnya dia memalsukan kebenaran. Memalsukan kebenaran ni macam mana? Dalam kitab Taurat dan Injil tu semua dah cerita dah tentang nabi-nabi, dah cerita dah tentang Nabi Muhammad macam mana apa semua. Tapi mereka ubah. Mereka ubah isi kandungan cerita-cerita tersebut. Lalu bila mengubah, mereka menyembunyikan dan memalsukan. Memalsukanlah bahasa yang paling sesuai lah. Memalsukan kebenaran yang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Contoh dia macam kalau kita buka sekarang ni yang dinamakan sebagai The Holy Bible. The Holy Bible tu di awal Holy Bible tu adalah Old Testament. Okey, dia kalau New Testament, kita Injil apa semua tu dia duduk dalam Gospel. Okey, tapi kalau kitab yang paling awal tu Genesis tu dia adalah Old Testament. Okey, Old Testament ni adalah kitab Taurat sebenarnya. Tetapi dah diterjemahkan kepada bahasa Latin Greek, kemudian diterjemahkan kepada bahasa Inggeris. Jadilah nama dia tu The Holy Bible dan dipanggil sebagai Old Testament di dalam chapter Genesis. Okay? Di dalam tu kita akan jumpa nama-nama yang kita familiar. Kita akan jumpa pada awal tu kita akan jumpa Adam. Okay? Adam and Eve. Adam dan Eve ni siapa? Nabi Adam dan Hawa. Okay? Kemudian dalam tu kita akan jumpa Allah Ta'ala cipta alam ini dalam 6 hari. 7 hari. Dia kata ni lah maksudnya, tapi dia punya hari tu ada 7. Tapi Allah SWT cipta alam ni 6 hari. Familiar sebab kita jumpa dalam Quran juga. Allah Ta'ala cipta langit dan bumi tu fi sittati ayyam, dalam masa 6 hari. Okey, 6 hari tu macam-macam lah tafsir dia. Tapi nak point dia tu 6 hari. Okay, 6 days. Okay. Dan kita lepas tu kita akan jumpa cerita Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Abraham, kita akan jumpa Abraham dengan Lot. Okay. Kemudian kita akan jumpa Noah. Lepas tu cerita Nabi Nuh. Semua tu kita akan jumpa dalam Genesis. Satu chapter kita duduk di Genesis. Tapi kisah-kisah tu bila kita baca dia ada sedikit penyelewengan. Okey, contoh dia macam Allah SWT cipta langit dan bumi pada masa 6 hari. Okey, sama. Kita baca dalam Quran sama, kita baca dalam Genesis sama. Tapi pada hari ke-7, tiba-tiba dalam kitab yang tu, dalam Holy Bible ni ada hari ke-7. Dalam Quran tak ada apa hari ke-7. Tapi ada hari ke-7. Hari ke-7 Tuhan buat apa? Tuhan tidur, Tuhan rehat. Sebab apa? Sebab semua dah siap dah, Tuhan letih. Jadi Tuhan tidur pada hari ke-7. Itu diceritakan dalam Genesis. Siapa tak percaya buka, buka dan baca. Okey. Tapi jangan duk ikut. Buka dan baca saja. Okey. Kemudian dicerita pasal Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan sebagainya. Ada penyelewengan. Kita tak mahu cerita kat sinilah, sebab panjang. Okey. Maka depa ni memalsukan kebenaran dengan kebatilan. Kemudian mereka menyembunyikan kebenaran. Wa taktumunal haq. Menyembunyikan kebenaran tentang Nabi akhir zaman. Mereka sembunyikan ciri-ciri Nabi yang disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil. Dalam kitab Taurat dan Injil tu sebut Nabi akhir zaman ni nama dia Ahmad. Okey. Jadi Ahmad tu sebelum Nabi Muhammad lahir tak ada seorang pun yang nama dia dengan makna Ahmad ataupun dengan makna Muhammad. Tak ada. Dalam sejarah tidak ada orang nama Muhammad sebelum Nabi Muhammad ataupun nama Ahmad sebelum Nabi Muhammad. Tak ada. Jadi Ahmad tu dengan Muhammad makna dia sama. Cuma dia punya penulisan dia berbeza. Okey. Tapi makna dia yang terpujilah. Okey. Jadi mereka menyembunyikan kebenaran tu daripada orang ramai, supaya orang boleh ikut mereka lagi. Kemudian waqalat ta'ifatu min ahli alkitab. Kemudian ada sebahagian kumpulan daripada ahli kitab ni apa dia kata? Aminu billazi unzila 'alal ladzina amanu. Berimanlah dengan apa yang telah diturunkan kepada orang-orang beriman tu, kepada orang Islam. Wajhan nahar, pada waktu siang.
Wakfuru akhirahu, kemudian kamu kufur pula pada waktu petang. La'allahum yarji'un. Moga-moga mereka tu balik kepada agama asal mereka balik. Suruh berlakon. Mereka kata kat kawan-kawan mereka lah. Mereka kata tak apa lah, lah ni orang Islam nak bermusuh dengan kita apa semua mari kita berlakon. Siang kita ikut agama mereka, petang kita ikut agama lain pula. Maksudnya ikut suku-suku. Kita ikut sikit, esok lusa ikut sikit pula. Esok lusa tukar agama kita balik. Okay. Kemudian mereka kata pula kepada kawan-kawan mereka ni, wala tu'minu, jangan kamu beriman illa liman tabi'a dinakum, melainkan orang yang mengikut agama kamu. Dia tadi tu dia kata apa? Tak apalah, ikut pilah agama orang yang beriman ni, agama orang Islam ni. Ikut sikit-sikit. Siang ikut, petang tak usah ikut. Kemudian dia kata pula wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Okey, kalau hangpa nak ikut, hangpa ikut hak yang orang yang depa buat macam kita. Maksudnya dia pun beriman dengan Islam pagi, kemudian beriman dengan Kristian ataupun Yahudi pula pada waktu petang. Orang macam ni hangpa ikut. Dia beriman dengan dia. Kalau orang itu tak beriman dengan agama kita, tak payah ikut. Okey. Lalu Allah Ta'ala kata apa? Kata kepada mereka, wahai Muhammad, qul innal huda hudallah, sungguhnya petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Bukan hak yang macam kamu buat ni. Bukan macam hak yang ahlu kitab buat ni. Dia fikir sendiri. Dia guna akal dia sendiri nak bagi tahu hak mana satu jalan yang betul. Bukan. Jadi Allah Ta'ala kata petunjuk itu adalah petunjuk Allah. Ayyuta ahadum mislama utitum, seperti mana yang telah diberikan kepada seseorang. Ahadum mislama utitum, seperti mana yang telah kamu dapat sebelum ni. Petunjuk Allah Ta'ala tu dah dapat dah kat ahli kitab ni. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Au yuhajjukum 'inda rabbikum, ataupun dia berbalah dengan kamu di sisi Tuhan kamu. Maksudnya dia tu seperti mana hidayah Allah SWT tu seperti mana yang telah diberikan kepada salah seorang daripada kamu ni. Yang telah diberikan kepada kamu, ataupun dia tu berbalah dengan kamu nak bagi tahu kebenaran tu ada. Okey. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha. Sungguhnya kemuliaan itu ada pada kekuasaan Allah. Okey, bi yadillah apa ni? Yadun tu kalau kita terjemah bahasa orang duk biasa guna ni tangan. Tapi di sini ni adalah bahasa kiasan, bukan maksud tangan tapi kekuasaan milik Allah Ta'ala. Sungguhnya kemuliaan itu berada pada milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yu'tihi man yasha, maka dia boleh bagi kepada sesiapa pun. Jadi petunjuk itu adalah kemuliaan. Jadi kemuliaan tu ada di sisi Allah, dan Allah Ta'ala saja boleh bagi kepada sesiapa saja. Kalau kita usaha tapi Allah Ta'ala tak mau bagi tu, maka tak ada lah. Okay. Jadi usaha tu cuma adalah kita panggil sebahagian daripada penciptaan Allah SWT juga. Usaha tu bukannya kekuasaan kita secara mutlak, bukan. Itu adalah penciptaan Allah SWT juga. Itu dalam masalah qudrah, masalah af'alul ibad. Nanti kita akan ceritalah yang tu, iaitu masalah akidah. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Ta'ala itu maha luas lagi maha mengetahui. Okey. Yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah Ta'ala mengkhususkan rahmat dia kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Ta'ala itu yang mempunyai kemuliaan yang agung. Jadi Allah Ta'ala dia boleh khususkan dia nak bagi pada siapa. Kita jangan kita ingat kita ni satu bangsa, ataupun kita ni ada pangkat sekian-sekian, ataupun kita ni ada ilmu sekian-sekian, kita duk rasa macam aku ni mulia, aku dah dapat kemuliaan. Ataupun kita ni orang yang paling tua, umur kita tua, maka kita tengok orang-orang hak muda ni, budak-budak ni semua kita duk rasa kita yang mulia pada dia. Ataupun kita kaya, kita banyak harta, ataupun kita ni mengaji tinggi, sijil ni ada, sijil ni ada, kemudian kita duk rasa kita ni dah mulia. Tak payah duk rasa kita ni mulia. Jangan sombong.
Kalau orang yang ada macam-macam tu dia sombong tu boleh kira lagi. Tapi kalau orang yang tak ada apa ni tiba-tiba sombong, lagi tak ada apa. Nabi kata makhluk yang paling Allah SWT benci adalah seorang fakir yang sombong. Orang tu fakir. Fakir ni maksudnya apa? Akhlak tak ada. Jiwa dia fakir, jiwa miskin. Akhlak tak ada. Lepas tu fakir harta, harta pun tak ada. Ilmu pun tak ada, fakir ilmu. Kemudian sombong. Itu adalah makhluk yang paling Allah SWT benci. Jadi kita jangan ada sombong. Tak kira kita ni dalam keadaan apa pun, jangan sombong. Okay. Wa min ahlil kitabi man il ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Ni Allah Ta'ala nak cerita pula perangai ahlul kitab ni. Macam mana mereka ni? Ada sebahagian ahlul kitab man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaik. Sekiranya kamu memberi amanah kepada dia untuk menjaga qintar. Qintar ni maksud dia bukan qintar tor tu hak yang awak tengok movie kartun tu. Tor kan. Bukan qintar tu. Qintar ni maksud dia gudang. Gudang harta besar. Yu'addihi ilaik. Kamu bagi dia simpan. Ada ni kalangan ahli kitab ni, orang Kristian dan Yahudi ni, kamu bagi dia simpan gudang harta. Setelah simpan tu kita kata kat dia, simpanlah 3 bulan. No? Dia pun simpan. Lepas 3 bulan kita pergi kat dia. Pergi kat dia, yu'addihi ilaik. Maka dia bagi balik harta kita tu sama banyak macam mana kita bagi 3 bulan yang lepas. Tu sebahagian orang Kristian dan Yahudi ni. Orang baik. Wa minhum, dan sebahagian daripada mereka, man in ta'manhu bi dinar. Kamu amanahkan kepada dia dinar, 1 dinar. 1 dinar lah ni macam mana? Kita tak tahu lah. Kita tak kenal dah 1 dinar yang zaman Rasulullah. Tapi hak kita tahu lah ni dinar hak lah ni bank muamalat. Public gold. Kan? Hak tu kita tahu. 1 dinar hak sekepin hak kita duk beli tu, hak dia buh langkat tu. Okey, bulat tu kan. Ada lebih kurang 4.25 gram daripada mah 24 karat. 24 karat tu maksud dia 99% lah mah yang tulen. Dinar. Kita bagi kat ahli kitab ni 1 dinar sekepin. La yu'addihi ilaik. Dan dia tidak memberikan balik kepada kita dinar tu. Nampak tak? Jadi golongan pertama daripada ahli kitab, bagi dia segudang harta, dia tunaikan amanah dia. Hak yang seorang ni, sebahagian daripada ahli kitab ni, kita bagi kat dia 1 dinar dia, sekepin dia, pun tak tunaikan amanah dia. Kita pergi balik lepas 3 bulan, kita tengok tak ada dinar tu. Okey. Jadi illa ma dumta alaihi qa'ima, melainkan kalau kamu duk paksa dia, kamu duk tekan dia, buk mai balik dinar aku, buk mai balik. Dia nak beritahu ahli kitab ni ada 2 golongan. Satu golongan hak yang memang susah nak terima hidayah, sebab perangai dia tu. Satu lagi boleh terima hidayah, beramanah dan sebagainya. Sebab tu hukum ahlul kitab ni dalam agama Islam, kita disuruh muliakan orang agama Kristian dan Yahudi. Dalam syariat kita Islam, bukan kita Allah SWT suruh hina dan bermusuh dengan mereka. Tak. Syariat kita asas dia, kalau ahlul kitab Allah Ta'ala suruh muliakan, suruh berkawan. Bahkan sampai tahap kalau suami itu orang Islam, lelaki adalah orang Islam, kemudian dijumpa seorang ahlul kitab, orang Kristian ataupun orang Yahudi, seorang perempuan, lalu dia rasa dia boleh kahwin dengan kawan tu, dia nak kahwin dengan yang perempuan tadi ni, dia kahwin, hukum dia sah, kahwin dia tu sah, maka isteri dia tadi tu dapat wilayah, duduk bawah wilayah dia, bawah dia punya kekuasaan dia, ataupun bawah dia punya kita panggil perintah dia. Okey, jadi isteri lah, maksudnya jadi isteri macam orang Islam. Tak perlu ambil jadi hamba ke apa, tak payah. Jadi isteri betul. Tu ahlul kitab lah, bukannya orang musyrik. Berbeza, ahlul kitab adalah orang Kristian dan Yahudi. Orang musyrik adalah orang yang sembah berhala, macam Hindu, Buddha dan agama-agama lain lah, yang menyembah berhala ni, Majusi. Mereka tu tak boleh. Jangan duk buat silap bulan pula lagi kata boleh kot pergi kahwin dengan orang Hindu. Tak boleh. Hindu tak boleh, Hindu dia musyrik.
Ahlul kitab lain. Ahlul kitab ni mereka masih beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma ada perbezaan sikit. Perbezaan sikit itulah yang boleh diubah setelah kahwin. Tapi masalah kahwin ni kita kena tengok fatwa ataupun pendapat setempat kita. Dia tak boleh kita dengar-dengar macam tu, adalah kitab hukum fiqh, aku pun nak kahwin orang Kristian. Tak boleh macam tu. Dia kena ikut fatwa kita. Macam kita sekarang ni fatwa Majlis Agama Negeri. Kita ikut yang mana yang telah digazetkan dalam senarai list fatwa Majlis Agama Negeri, sama ada boleh ataupun tak boleh. Kita kena ikut yang tu. Tapi kalau nak cerita kata pendapat ni, memang ada pendapat yang kuat yang mengatakan memang boleh kita sebagai orang Islam untuk kahwin dengan orang Kristian ataupun Yahudi Ahlul Kitab. Tu nak cerita apa? Nak cerita tu bahawasanya Ahlul Kitab ni bukan semuanya jahat. Jadi ada Ahlul Kitab ni hak yang baik. Yang baik tu boleh. Tak ada masalah. Ada hukum-hukum dia dan sebagainya. Ada Ahlul Kitab hak jahat. Hak jahat ni memang tak boleh buat apa lah. Tak boleh kahwin, tak boleh berkawan, tak boleh apa lah. Zalika bi annahum qalu, ni hak jahat ni. Apa yang dia kata? Laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami ni tak ada kena mengena dengan orang Arab. Ummiyin ni adalah orang Arab. Depa Ahlul Kitab orang Bani Israel. Ummiyin ni adalah orang Arab sabil. Depa kata kami ni boleh berkena orang Arab sebab orang Arab ni dia lebih hina daripada kami. Maka kalau kami berkena orang Arab, maka hukuman tak kena kepada kami. Tu maksud dia di sini. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Sebenarnya mereka tu muhung. Depa muhung lah. Depa kata dalam kitab depa ada kata macam tu. Tapi sebenarnya depa muhung. Mana ada Allah SWT memuliakan satu bangsa daripada satu bangsa yang lain hanya semata-mata kerana bangsa. Tidak ada. Kita ni orang Melayu ni tak ada mulia pun daripada bangsa-bangsa lain yang ada di atas muka bumi ni, melainkan dengan takwa saja. Kalau kita ni duk rasa kita ni bangsa Melayu, bangsa lebih tinggi daripada orang lain apa semua ni, perangai kita tak jauh lah beza dengan Bani Israel ni. Jadi tak ada kemuliaan pun di antara bangsa tu. Di antara bangsa ni, bangsa Cina, bangsa India, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Parsi, bangsa Turki, bangsa Mongolia, semua tu pada bangsa dia tidak ada kemuliaan apa-apa pun. Yang mulia atau apa-apa tu adalah usaha sumbangan takwa. Sumbangan depa dan takwa. Depa takut pada Allah, barulah ada nilai bangsa tu. Jadi orang Bani Israel ni dia menipu lah. Dia kata bangsa dia dalam kitab Taurat kata bangsa dia adalah bangsa mulia. Sampai lah ni lah. Kalau kita tanya orang Yahudi Israel tu, yang Zionis tu, dia duk kata macam tu lah. Dia kata bangsa-bangsa lain ni macam Kaldai, dia kata. Kami tunggang saja bahasa Kaldai. Jadi kami naik atas mereka. Wahum ya'lamu, sedangkan mereka tahu, kata mereka menipu. Okay? Bala. Bahkan man aufa bi'ahdihi, Allah Ta'ala kata. Sesiapa yang aufa bi'ahdihi, maksud dia menunaikan janji dia, wattaqwa, dan bertakwa, dan tidak menipu, beramanah, sampaikan kebenaran, lakukan amanah yang diberikan, macam tadilah simpan duit dan sebagainya tu. Wattaqwa, dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah Taala itu menyukai orang yang bertakwa. Jadi ayat ni nak cerita ni dulu ni lah, pada zaman sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tu, orang Yahudi ni dulu ni depa duk berjual beli dengan orang Arab. Jadi dia kena orang Arab, dia guna riba dan sebagainya. Jadi ayat ni nak cerita balik, nak cerita balik yang kata Ahlul Kitab ni bukan semua macam tu. Kalau yang baik maka boleh dilayan dengan baik, yang jahat tak boleh dilayan dengan baiklah. Kena ada hukuman dia dan sebagainya, dan kena hentikan depa punya penipuan tu. Jadi secara umumnya nak cerita yang tu khusus, yang umum nak cerita adalah Ahlul Kitab ni ada yang amanah menyampaikan agama-agama yang disampaikan kepada mereka melalui Taurat dan Injil, ada yang tidak amanah, mereka tukar dan sebagainya. Okey. Jadi yang tukar ni digelar sebagai apa? Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillah wa aymanihim thamanan qalila. Orang-orang yang tadi tukar kebenaran, tipu dan sebagainya daripada kalangan Bani Israel ni, mereka ni digelar sebagai yashtaruna bi'ahdillah, berjual beli, menego
bi'ahdillah, dengan perjanjian Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, janji-janji mereka, thamanan qalila, dengan harga yang rendah. Jadi depa ni yang orang nak panggil jual agama tu. Jual agama. Macam itulah, jual agama. Maksudnya apa? Depa nak cari keuntungan dunia melalui pengaruh agama. Sebab apa? Pengaruh agama ni senang kau nak ikut. Orang tak fikir banyak dah. Bila cerita-cerita kata hampa nak tahu tak, kalau hampa nak dapat harta banyak, hampa kena bagi makan kepada padri-padri Kristian dan orang Yahudi. Tiap-tiap hari hampa bagi makan kat dia. Bila bagi makan kat dia, nanti harta apa akan berlipat kali ganda. Jadi dia guna institusi agama untuk dapat keuntungan peribadi. Contohlah tu, contoh mudah, banyak lagi lah. Contoh yang berbagai lah. Contoh yang kita boleh tengok zaman pertengahan lah, medieval, kita panggil medieval, dark age, di zaman Kristian Eropah, dark age, yang mana orang Kristian ni dia jual surat taubat. Dia jual surat taubat. Siapa yang berdosa nak bertaubat, kena pergi beli surat tu dekat gereja. Jadi pergi beli surat tu kat gereja baru boleh taubat. Jadi bila beli kena bayar harga lah. Jadi orang ni selalu buat dosa, betul tak? Kan? Mana ada orang terlepas pada dosa. Jadi bila ramai orang yang buat dosa, maka beli kat dia, kaya lah padri tu. Jadi tu orang panggil yashtaruna bi'ahdillahi wa aimanihim thamanan qalila. Berjual, beli agama dengan harga yang rendah. Dunia tu harga rendah. Agama tu harga dia tinggi. Jadi apa azab mereka ni? Apa hukuman kepada mereka ni duk meniaga agama ni? Ulaika la khalaqa lahum. Maka itu la khalaqa lahum fil akhirah. Tidak ada kebaikan kepada mereka di akhirat. Tidak ada nasib yang baik. Khalaqa ni maksud dia habuan lah. Habuan. Tidak ada habuan ataupun tidak ada nasib yang baik kepada mereka di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah Ta'ala tak mau tengok kepada mereka, tak mau cakap dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim, tidak mau tengok kepada mereka. Yaumal qiyamah, pada waktu hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan mereka daripada dosa-dosa tu. Walahum azabun alim, dan bagi mereka itu azab yang pedih. Jadi itu kita kena berhati-hati betul-betul dalam masalah jual beli agama ni. Kita kadang-kadang kita guna agama ni, kita boleh senang-senang dapat kemewahan dunia dan sebagainya, sedangkan orang lain bersusah payah cari rezeki. Nabi kata orang yang paling afdal mencari rezeki adalah orang yang mencari rezeki dengan tangan dia. Buat kerja dengan amal, al-amal bil yad, buat kerja dengan tangan. Macam Nabi Daud cari rezeki dengan kerja tangan dia. Nabi Shu'aib, bukan Nabi Adam, Idris. Nabi Idris dia adalah seorang penjahit, tukang jahit. Jadi semua nabi-nabi pun mereka cari harta dengan pekerjaan tangan mereka, bukan menggunakan agama. Dan kita akan jumpa dalam Quran banyak ayat yang mengatakan bahawasanya nabi-nabi ni bila dia berdakwah, dia kata wala as'alukum alaihi ajra, dan aku tidak pernah meminta upah daripada dakwah aku ni. Jadi kalau orang nak bagi, orang nak tolong kita, orang bagi duit dan sebagainya, yang tu tak ada masalah. Yang tu adalah sepenuhnya daripada sagu hati orang nak bagi. Nabi SAW pun kalau orang bagi hadiah, dia tak pernah tolak. Tetapi untuk kita menetapkan sesuatu harga, apabila kita diminta untuk melakukan amanah agama, terutamanya benda-benda yang berkaitan fardu ain, jadi kita letak harga. Kalau nak ni, saya letak harga macam ni. Nak ajak semayang, kalau nak ajak semayang, walaupun ulama berbeza pandangan lah, berbeza pandangan, dan pendapat yang paling kuat adalah harus untuk kita letakkan harga yang berpatutan. Kalau untuk mengajak boleh, tapi kalau untuk kita semata-mata membaca Al-Quran sahaja, contoh kita nak baca Quran, kita nak baca Quran, lepas tu kita kata kat orang, kalau hampa nak dengar aku baca Quran, hampa kena bayar RM100. Berbayar RM100 baru aku baca.
Itu tak boleh. Hukum dia haram. Boleh tengok dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Boleh cari dalam tu. Jadi sebagai nasihat lah. Sebagai nasihat, jangan jadikan Quran sebagai punca untuk kita mendapat harta pencarian dunia dengan cara yang salah. Kalau ajak boleh, kalau ajak boleh. Ada hukum perincian dia yang diceritakan di dalam kitab Tibyan tu. Kalau ajak memberi manfaat kepada orang, boleh. Mas kahwin, mas kahwin guna Quran. Ajak boleh. Ajak Quran boleh jadi mas kahwin. Tapi seketui Quran ni pergi bagi Quran ni kan, kita ambil Quran ni, kita pergi beli RM30 ke RM70 tu, kita ambil Quran tu, kita kata hak ni jadi mas kahwin, tak boleh, tak sah dalam mazhab Syafi'i, tak sah. Kalau kita ajak boleh, ajak contoh dia, kita kata okey, mas saya ajak kamu surah Ad-Duha, kita baca kat dia Bismillahirrahmanirrahim, ikut saya. Okay, dia pun ikut, ikut habis surah Ad-Duha, kemudian kita kata okey, yang ni adalah mas kahwin saya, boleh, sebab dia tu dikira sebagai manfaat. Okey, yang tu perincian dia dalam kitab fiqh, yang mana kita tak mau bahas dah di sini secara panjang. Cuma poin yang kita nak sampaikan, jangan jual beli dengan agama untuk dapat kemewahan dunia. Okey, yang tu poin dia, poin utama dia, supaya kita tak jadi macam Bani Israel ataupun Ahlul Kitab. Okey, ada perincian-perincian dia tu ada dalam kitab fiqh, hak mana boleh, hak mana tak boleh, kita kena cari dalam kitab fiqh. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu, sedikit perkongsian mengenai muka surat 59 daripada surah Al-Imran. Okey, yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang tu daripada diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.